Okay. Selamat sejahtera kepada rakan-rakan saya, iaitu ahli kumpulan saya juga, dan kepada lecturer kita, iaitu Sir Shah Aziz Amir bin Sahmat, bagi subjek MPU kami. Okay. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tentang brosur iaitu projek kami untuk MPU. Dan tanpa membuang masa lagi, mari kita terus kepada brosur tersebut. Okey, penghargaan dahulu. Saya sebagai wakil daripada kumpulan kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah dan rakan-rakan yang telah memberikan sokongan kepada kami sepanjang menjalankan tugasan yang diberikan seperti berkongsi isu semasa teknologi maklumat. Okey. Pendahuluan. Teknologi pada zaman ini kian berkembang, terutamanya dalam internet, World Wide Web atau yang lebih selalu dikenali sebagai WWW, CD-ROM dan video disk. Oleh sebab perkembangan pesat dalam era teknologi adalah menjadi satu kemestian untuk mengkaji isu-isu dan trend yang perlu diambil perhatian supaya dapat melindungi hak cipta terpelihara dan produk orang lain. Di samping itu, topik ini akan meneliti masalah-masalah yang mungkin wujud akibat perkembangan pesat teknologi. Antara isu dan trend yang akan dikemukakan termasuklah hak cipta terpelihara, keselamatan, kerahsiaan dan kawalan kendiri dalam penggunaan teknologi. Selain itu, perhatian juga diberikan kepada trend dan peranan teknologi dalam perkembangan pembelajaran berasaskan teknologi dan perkembangan dalam teknologi, media dan pendidikan. Isu-isu semasa teknologi maklumat dan komunikasi, A. Isu-isu perundangan dalam zaman digital, B. Isu-isu media sosial, C. Isu-isu etika, dan D. Cabaran teknologi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran. Kesemua poin-poin ini akan dibentangkan oleh rakan-rakan saya yang seterusnya. Mempersilakan Sonia, sila ambil alih untuk poin anda iaitu isu-isu perundangan dalam zaman digital. Okey, persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Dennis. Isu-isu perundangan dalam zaman digital. Pelbagai akta telah diwujudkan dalam isu ini. Contohnya akta yang pertama, Akta Jenayah Komputer 1997. Kesalahan mengubah atau memadamkan data yang disimpan di dalam komputer. Seterusnya menyalin data tersebut ke mana-mana bahan antara storan selain dari di mana ia disimpan. Kesalahan yang dilakukan tersebut boleh menyebabkan pelaku dihukum 5 atau 10 tahun sekiranya melibatkan kecederaan dan didenda sebanyak Rm150,000. Akta yang kedua ialah Akta Hak Cipta 1997. Kesalahan menyebabkan apa-apa pintasan ke atas teknologi yang sedang digunakan. Seterusnya membuang atau memindah maklumat hak elektronik tanpa kebenaran. Kesalahan yang dilakukan tersebut boleh menyebabkan pelaku dihukum penjara 3 atau 5 tahun dan akan didenda sebanyak Rm250,000 atau Rm500,000. Akta yang ketiga ialah Akta Tandatangan Digital 1997. Kesalahan para pengguna internet yang menggunakan perakuan digital daripada syarikat yang tidak dilesenkan oleh kerajaan, maka segala transaksi yang dibuat tidak akan dilindungi oleh undang-undang. Akta di atas diwujudkan untuk memacu pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi dengan cara menangani ancaman dan salah guna terhadap sistem teknologi maklumat dan komunikasi. Dan seterusnya, terima kasih. Isu yang kedua ialah isu-isu media sosial.
media sosial pada masa kini memberikan pengaruh besar kepada pembangunan diri golongan kanak-kanak maupun golongan remaja. Golongan remaja ini lebih gemar menghabiskan masa dengan mengakses internet, bermain permainan video dan telefon pintar. Ini menyebabkan komunikasi di antara golongan remaja dan ibu bapa mereka menjadi semakin rendah. Oleh sebab itu, teori sistem keluarga digunakan dalam membincangkan pembangunan diri anak-anak dari sudut interaksi dan komunikasi dengan orang lain hasil daripada kehadiran media dan teknologi. Seterusnya. Isu yang ketiga adalah isu-isu etika. Contohnya, tidak memuat naik sebarang bahan dalam pelbagai bentuk tanpa keizinan pemilik yang sah. Yang kedua adalah tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu atau fitnah. Yang ketiga adalah berkomunikasi secara ilmiah dalam talian. Contohnya, tidak meninggikan suara ketika bercakap dan tidak bercakap kasar kepada orang lain. Yang keempat ialah berintegriti dalam memberikan maklumat yang betul untuk sebarang penggunaan dalam talian. Dan yang terakhir ialah tidak mengeksploitasi maklumat dan data pribadi pihak lain. Itu saya. Okey. Isu yang seterusnya adalah cabaran teknologi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran. Cabaran pertama ialah penerimaan TMK oleh warga pendidikan. Contohnya, masih terdapat golongan yang warga pendidik yang belum bersedia menerima perubahan. Kemudian, guru perlu dilatih dan dibekalkan dengan kemahiran TMK supaya dapat melakukan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Cabaran seterusnya adalah pembangunan kurikulum. Contohnya, kurangnya bahan pengajaran dan pembelajaran yang efektif, modul dan kandungan bahan yang ada kurang menarik, informatif dan statik. Seterusnya, isu logistik dan maklumat tidak terkini. Kemudian, tiada knowledge repository menyebabkan kandungan pendidikan tidak terkumpul dan bertindak. Kos pembangunan perisian yang tinggi dan akhir sekali sistem pentaksiran berasaskan TMK perlu ditambahkan. Cabaran yang terakhir adalah penyediaan prasarana TMK dalam pendidikan. Contohnya, pembekalan komputer yang tidak seimbang antara bandar dan luar bandar. Kemudian, peralatan TMK yang mempunyai jangka hayat yang tidak panjang dan usang masih digunakan. Dan akhir sekali, bahan habis guna dan peralatan yang rusak tidak dapat diganti kerana isu peruntukan. Seterusnya, saya akan menyerahkan ini kepada rakan saya, Dennis. Terima kasih Robin atas penjelasan itu dan juga rakan-rakan saya yang lain tadi. Okey, seterusnya ialah kesimpulan. Okey. Kesimpulannya, banyak isu semasa yang telah dibincangkan dalam topik ini. Oleh itu, kita sebagai pengguna media sosial mestilah menjadi pengguna yang bijak dan rasional dengan mempelajari dengan lebih mendalam lagi tentang teknologi terkini supaya tidak mudah menjadi mangsa penipuan jenayah cyber. Kemudian, kita dapat melakukan kerja dengan lebih mudah semasa belajar dengan adanya ilmu teknologi yang kita pelajari. Akhir sekali, TMK juga memudahkan aktiviti harian kita kerana dapat mengakses sesuatu yang kita inginkan dengan pantas. Okey, setakat itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.